So Eternals ni taklah abadi pun. Rupanya dia boleh mati jugalah. Movie yang akan aku gebangkan di dalam video kali ini adalah salah satu movie terbaru daripada franchise Marvel Cinematic Universe yang mana bertajuk Eternals. Okey, Eternals ni adalah antara movie yang ditunggu-tunggu oleh kita peminat Marvel atau something. Aku bukan peminat Marvel bukan, aku suka tengok tapi bukanlah peminat die hard fans yang mana aku baca komik lah apa semua. Aku banyak watak yang aku tak tahu. Dalam Eternals ni adalah salah satu cerita yang baru. So dan Eternals pula banyak pula watak-watak di dalam cerita ni. So ianya adalah something new kepada aku. Daripada feedback untuk bila trailer teaser diriliskan pada sejak awal tahun lepas macam itu, ramai yang memberikan komen yang tak sabar, ramai yang ternanti-nantikan cerita Eternals ni. Boleh dikatakan, dia orang katakan ianya maybe standing dengan Avengers atau something semua punya, sebab dia kumpulkan ramai superhero di dalam tu kan. Tapi pada hakikatnya ianya tidaklah sebegitu. Movie Eternals ni dia mengisahkan satu spesies bangsa Eternals yang mana ianya datang daripada planet Olympia ke Olympus something macam itu. Ianya dihantar oleh Celestial, diarahkan untuk pergi turun ke bumi untuk menghapuskan Deviant, satu watak, satu makhluk yang macam raksasa macam itu. Sejak berapa ribu, 7,000 tahun lepas lah. Kemudian diorang pun berlawan lah untuk hapuskan Deviant semua sebagainya. Tapi diorang tak boleh orang kata apa, meddle with the humans punya konflik lah. Dia punya syarat. Sebab tu masa Thanos datang menyerang apa, so dia tak boleh tolong membantu. Kemudian ditunjuk jugalah Eternals ni dia terlibat rapat dalam membantu perjalanan perkembangan tamadun manusia. Dia ada dekat Babylon, dia ada dekat Mesopotamia. So nak dijadikan cerita, selepas Eternals ni percaya yang dia orang dah hapuskan semua Deviant di dalam bumi pada masa tu, dia orang berlaku sedikit konflik dan dia orang berpecah. So fast forward kepada present days punya timeline. Rupanya Deviant ni ada lagi Sakibaki yang tinggal, dan Deviant yang kali ni datang menyerang mereka adalah Deviant yang tak sama dengan Deviant yang diorang lawan beribu tahun lepas. Sebab Deviantnya dah bermutasi, berevolusi, boleh sembuh. Kemudian ada kelebihan-kelebihan lain yang ditunjukkan dalam filem ni. Dan kenapa dia orang boleh evolusi macam itu, nanti korang kena tengoklah dalam cerita ni. Kemudian untuk plot cerita Eternals ni, aku boleh katakan plotnya quite jumpy. Nak kata tak teratur, bukanlah tak teratur, ia tersusun. Aku faham dia sebab dia tak nak buat straightforward punya filem kan. So dia ada present days, kemudian dia pergi buat flashback apa semua sebagainya. Tapi dia terlalu banyak sangat nak tunjukkan perkaitan Eternals dengan historic events yang berlaku dalam dunia ni kan. So benda tu aku okey, tapi bila terlalu banyak macam itu, dia sikit fast forward kemudian backwards balik, benda tu ianya agak rasa macam jumpy. Dan ianya diterukkan lagi dengan apabila dekat Malaysia ni banyak scene-scene yang dipotong, yang LPF potong. Dia aku tahu ada wujudnya scene yang agak melampau dalam filem ni, yang mana ia melibatkan kissing scene untuk watak Fastos dengan dia punya husband tu kan. Okey. Yang itu okey, aku tak ada masalah untuk potong. Tapi aku rasa macam ada lagi scene-scene yang aku rasa kissing scene yang aku rasa macam it's normal kot dalam filem-filem Hollywood, filem-filem luar negara. Kissing yang hanya melibatkan man and woman, aku rasa ia tak perlu dipotong. Tapi dalam filem ni macam hampir tak ada kissing scene dalam cerita ni. Aku tak tahu, maybe dia nak maybe LPF nak buat filem ni adalah filem yang mesra kanak-kanak or something. Aku tak sure. Tapi ianya hampir tak ada. At least dalam cerita Aquaman yang lepas untuk ditayangkan dulu dekat wayang kecil, untuk wayang kanak-kanak pun ada kissing scene. Tapi dalam cerita ni macam tak ada, aku tak nampak. Macam kita nampak lah ada scene dengan Ikaris macam nak kissing, tiba-tiba terus pergi ke next scene, macam kena cut macam itu. So benda tu macam menambahkan lagi teruk plot cerita ni. Dah lah, cerita plot ni macam ada sedikit jumpy tapi bila benda ditambahkan lagi dengan cut scene tu, so aku rasa macam
spoil the mood sikit lah bila tengok cerita ni. Dan cerita ni dia durasi dia 2 jam 35 minit. Satu cerita yang it's quite long, tapi kau rasa terlalu lama. Aku okey je dengan cerita 2 jam setengah, 2 jam something semua ni kan. Dulu Endgame almost 3 hours pun aku boleh tengok. Tapi tak boleh bandingkan lah Endgame dengan this one punya cerita ni. Tapi aku rasa macam aku tak senang duduk nak tunggu cerita ni habis. Satu benda yang sangat menonjol dalam cerita ni adalah dia punya barisan pelakon dan juga jumlah watak yang ada di dalam cerita ni. Eternals ni aku rasa dia dalam berapa orang aku tak kira lah berapa, tapi dia ada dia punya antara pelakon dia pelakon-pelakon yang agak notable lah, macam Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, kemudian Gemma Chan, Don Lee tu siapa nama Korean dia, Ma Jong-seok, kemudian siapa lagi yang jadi Indian tu Kingo something. So dia banyak. Aku suka dengan cerita ni bila sebab dia macam dia taklah menunjukkan filem superhero Marvel ni hanya focusing on West, Barat aja. Sebelum ni kita tengok cerita-cerita superhero, semua superhero hanya Western centralized. Sekarang ni dia ada macam satu trend mula, dia orang nak kembangkan bukannya Western centralized lagi, dia orang nak decentralized kan. Dia nak ada superhero yang mana watak tu ada muka Asia, ada muka Barat, ada muka Afrika, ada muka Amerika, apa semua benua yang ada dekat dalam dunia ni lah. Ianya satu benda yang bagus. Variasi watak dalam cerita ni, it can be good and it can be not good juga. Sebab ia menyebabkan kau susah nak fokus on sesuatu watak tau. Sebab watak terlalu banyak dan masing-masing mempunyai sifat, sikap yang berbeza-beza, yang dia macam mewakili certain group of people lah. Macam dia ada watak yang OKU, yang mana Makari kalau tak silap aku, ada tak boleh the mute person, tak boleh bercakap. Kemudian dia ada watak yang mewakili golongan homoseksual. Kemudian dia ada watak yang mewakili macam kanak-kanak Sprite lah kan tu, Sprite ke Sprite aku tak tahu nama dia. Kemudian dia ada watak yang mewakili muka Korean, Asia Timur, macam Ma Jong-seok dengan Gemma Chan, which is watak Gilgamesh dengan Celsi. Kemudian dia ada watak yang mewakili muka Asia Tengah, macam Asia Tengah, not Asia Tengah lah, Asia Selatan, seperti Kingo yang daripada muka Indian. So ini okey, benda tu tak ada masalah, tapi dia mengganggu aku untuk macam untuk fokus on sesuatu watak dan nak hook up dengan sesuatu watak. Sebab ada watak yang berjaya aku hook up, sekali tiba-tiba watak tu mati. So macam okey, setengah cerita aku macam alright, aku dah hook up dengan watak tu, tiba-tiba dia mati pula. So aku terpaksa pindah untuk hook up dengan watak yang lain pula. So macam itulah, benda tu mengganggu aku sikit. Visual dan juga sinematografi dalam filem ni, the sinematografi aku suka, cantik. Yang ditunjukkan semua it's okay, nice. Tapi untuk visual macam daripada segi kesan khas watak Deviant tu, is tu macam ada certain point kau akan rasa macam apa benda ni dia macam kau tengok masa kau tengok Shang-Chi jugalah. Dia punya watak raksasa tu, watak Deviant tu, on a certain point kau rasa macam terlalu macam tak real. Dia macam animasi, kau nampak lah benda tu CGI. Kemudian scene perlawanan Ikaris, yang mana Ikaris ni dia ada kuasa laser beam daripada mata. Dia macam Superman sikit lah, boleh terbang semua kan. That laser beam, bila dia pancarkan laser beam tu, dia aku tak berapa suka lah. Dia macam badan tegak macam tu, tembak gitu. Maybe dia boleh macam entah, benda tu maybe itu dia punya apa orang kata, trademark dia apa kan, aku tak tahu dalam komik apa cerita. Tapi aku rasa macam dia terlalu kaku bila dia untuk dia lancarkan laser beam tu. Maybe dia boleh macam condong sikit badan dia, tapi badan dia macam tegak macam tu, tembak.
Part tu aku tak apa suka. So, maka keseluruhan yang berjaya diperolehi oleh filem Eternals ni adalah sebanyak 3.25/5 ataupun daripada segi persentajnya adalah sebanyak 65% sahaja. Filem ni aku bagi grade B. Aku tahu ada yang bagi rating, maybe ada yang tinggi, ada yang bagi rating lebih rendah. Tapi aku punya rating adalah pada paras ni lah B. Ianya lebih rendah daripada Shang-Chi. Yang lepas Shang-Chi aku bagi 70 something. Ni just 65. Bukanlah cerita ni tak, macam aku cakap, cerita ni bukan tak bagus, tapi cerita ni macam spoil the mood ni, macam kau macam harapkan something yang lebih tau. Sekali tiba-tiba kau disajikan dengan macam ni je, macam gitu. Tapi walau macam mana pun aku faham cerita ni sebenarnya dia macam cerita something new, cerita yang baru. Dia nak kena ceritakan dia punya latar belakang pada cerita ni. Kemudian dia juga macam bagi banyak easter egg lah, dia orang kata easter egg kot, kepada watak-watak lain yang akan wujud selepas ini. Dia macam watak yang antara yang easter egg adalah macam watak Star Fox, kemudian ada watak siapa lagi Black Knight. Dalam cerita ni kau akan nampak. Kemudian ada lagi kot yang watak-watak lain macam Celestial apa semua. Tapi aku tak berapa, aku bukan peminat Marvel, so aku tak berapa aware sangat lah dengan easter egg yang maybe dia orang tunjuk dalam filem ni. Cuma ada satu part dekat wayang tadi aku rasa macam agak kelakar lah. Ada scene di mana Star Fox keluar tau. Star Fox ni aku tak tahu pun siapa Star Fox ni, sebab aku kata aku bukan pembaca komik Marvel, tak follow up sangat. Then aku google up, Star Fox ni rupanya adalah adik kepada Thanos rupanya. Okay, dan cerita dia bagi tahu Star Fox brother of Thanos or something semua kan. Tapi masa Star Fox terkeluar, orang dalam wayang ni semua bersorak gila-gila. Wow, tepuk tangan. Aku rasa macam okey, ramainya peminat Marvel lah, sampai dia orang boleh kenal watak Star Fox ni siapa kan. Macam itu watak yang dia orang nanti-nantikan lah. Sekali rupanya aku dah dapat tahu dia orang sorak tu bukanlah sebab watak Star Fox tu, tapi dia orang sorak sebab rupanya pelakon tu adalah Harry Styles. Sebab selepas scene Star Fox tu keluar, adalah 2-3 suara aku dengar. Dia orang macam bisik, dia tanya, tapi Star Fox ni watak apa siapa dia ni, apa kuasa dia? Aku macam damn, aku ingatkan korang sorak sebab korang tahu, korang sorak sebab korang nantikan watak tu. Rupanya korang sorak sebab pelakon dia Harry Styles. Damn. Dan aku sebenarnya aku tak apa perasan pun tu Harry Styles. Lepas aku google tu, rupanya pelakon dia Harry Styles. So filem ni boleh ditonton untuk korang sebagai macam persediaan untuk tengok cerita-cerita Marvel yang lain akan datang kan. Tapi bukanlah cerita yang macam boleh ditonton berkali-kali kot. Untuk akulah, at least Shang-Chi aku ada perasaan untuk nak tengok lagi sekali. Even cerita tu aku rasa macam biasa-biasa je. Tapi for Eternals, perasaan untuk tengok sekali lagi tu tak ada. Tapi kalau ada orang ajak untuk tengok, maybe aku akan pergilah, tapi untuk temankan. Tapi aku tak rasa macam nak pergi tengok. Tak tengok for second time pun tak apa. So sebelum aku akhiri video ni, aku mohon maaf jika aku tersilap kata, tersilap fakta ataupun terkasar bahasa sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di dalam video, InsyaAllah. Assalamualaikum.